Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini cikgu nak buat latihan. Tak lain tak bukan, tempat pun tak jauh, kat belakang rumah je. Tapi mana-mana tempat pun, jika ada masa yang terluang, buatlah latihan. Tak lama lagi kamu akan memiliki SPM. Jadi kita akan sama-sama buat latihan yang seterusnya selepas ini. Okey, sama-samalah dengan cikgu untuk buat latihan. Untuk di latihan ini, apabila telah kita buat sama-sama, kamu boleh rujuk link perkongsian yang telah dikongsikan oleh guru-guru sejarah. Kamu boleh cuba buat latihan itu setelah kita sama-sama bincang dan tengok berapa dapatan kamu nanti. Okey. Jadi kita terus kepada perkongsian selanjutnya. Ini adalah kertas sejarah SPM kertas 1 tahun 2018 SPM ulangan yang merupakan soalan sebenar. First kita type nama CM Kaizen. Kemudian type nama sekolah STAM Melaka. Kemudian bolehlah kita mula jawab soalan ini. Okey, pastikan kamu gunakan masa yang bersesuaian untuk menjawab 40 soalan objektif yang tempoh masa yang diberi adalah selama 1 jam. Okey, konsep tamadun dari sudut pandangan Islam menekankan pembangunan rohaniah. Apakah yang berkaitan dengan pembangunan rohaniah? Pertama, kepelbagaian kepercayaan. Ini bukan sebab kita bincangkan tentang rohaniah, lebih kepada keagamaan. Kepelbagaian kemahiran pun bukan. Ketinggian pemikiran, ini kepada ilmiah. Apa kata ketinggian susila? Ada kaitan dengan rohaniah dan juga kita boleh kata moral. Okey. Soalan kedua. Gambar 1 adalah tulisan hieroglif. Tulisan tersebut dicipta oleh masyarakat dalam tamadun. Ini merupakan soalan fakta. Jadi Mesopotamia bukan, sebab Mesopotamia tulisannya adalah cuneiform. Mesir Purba, ia adalah menggunakan tulisan hieroglif. Kalau Cina bukan, sebab Cina menggunakan tulisan ideogram. Dan Indus, tak ada kaitan dengan Indus sebab kita tak belajar tentang tulisan tamadun Indus. Raja 1 berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam tamadun Rom. Ada konsul 1, ada konsul 2. Apa kebaikan sistem pemerintahan tersebut? Adakah mengawal kuasa pembesar? Saya rasa lebih kepada memperkukuhkan kuasa gereja. Pun bukan, sebab tamadun Rom mereka menyembah Dewi Athena di Parthenon. Memulihkan sistem monarki pun bukan, sebab sistem monarki kita belajar masa Renaissance. Okey, menghalang pemusatan kuasa. Saya lebih nak cuba kepada menghalang pemusatan kuasa. Jadi bila kita baca soalan, kita baca pilihan jawapan, kemungkinan akan kita dapat idea untuk menjawab soalan tersebut. Jadi jangan hentam anak-anak. Dialog berikut mungkin berlaku pada abad ke-9 Masihi. Kita akan sampai ke Suvarna Bumi beberapa hari lagi. Nahoda kapal kata betul. Di manakah Suvarna Bumi yang dimaksudkan dalam dialog tersebut? Adakah di Funan? Funan dan Angkor ni adalah kerajaan agraria. Funan pun selepas itu membangun menjadi kerajaan maritim. Pulau Jawa pun bukan, kerana Suvarna Bumi merupakan bumi emas ataupun semenanjung emas yang dikenali sekarang sebagai semenanjung Tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia. Kerajaan Melayu berikut diasaskan di sekitar Selat Melaka pada abad ke-5 Masihi, iaitu Kedah Tua Sriwijaya,
Kemajuan dan perkembangan kedua-dua kerajaan tersebut berkaitan dengan apabila kita kaitkan dengan Selat Melaka, ia adalah berkaitan tentang aktiviti perdagangan. Yang lain tiada kena mengena. Proses cari gali telah menemukan artifak tersebut di Kedah, Manik, Tembikar Cina, Pelita Tembaga. Penemuan artifak tersebut dapat dikaitkan dengan kewujudan kegiatan penaklukan, tiada kena-mengena pelabuhan entrepot, mungkin ia berkaitan dengan perdagangan. Yang lain tiada kena-mengena. Jadi kita kena baca soalan dan lihat pilihan jawapan. Jangan kita bagi hentaman lah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemerintah Islam Madinah yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Apakah tindakan beliau untuk memperkukuh negara Islam Madinah? Adakah menghapuskan golongan murtad? Mewujudkan pentadbiran wilayah? Saya rasa memang dalam khalifah selepas kewafatan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq ini menghapuskan golongan murtad. Jadi siapa yang tiada pilihan 1 dan 2, jangan pilih. 1 dan 2 tu kita jangan pilih. Mewujudkan pentadbiran wilayah. So saya lebih suka jawapan 1 dan 2. Uthman bin Affan dihantar untuk berunding dengan Arab Quraisy Mekah setelah orang Islam disekat di Hudaibiyah dalam perjalanan menuju ke Mekah. Apakah faktor pemilihan beliau? Kita nak hantar Uthman bin Affan berunding. Bila berunding, seseorang itu perlulah memiliki sifat diplomasi. Yang lain tu tak sesuai. Jadi secara logiknya, apabila kita hantar seseorang berunding, seseorang itu mestilah punya sifat yang boleh bertimbang rasa dan boleh dibawa berbincang. InsyaAllah simple je setakat ni soalan dia. Apakah sumbangan tokoh berikut kepada kerajaan Islam? Khalid bin Al-Walid. Ni nama panglima perang ni. Usamah bin Zaid. Jadi dah tertekan kat situ. Melancarkan gerakan membasmi Nabi palsu. Ni bukan. Ni masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq menjadi panglima Angkatan Tentera. Betul tu. Mengembangkan pengajaran Al-Quran, dia adalah Uthman bin Affan. Itu sebab kita panggil Al-Quran Resam Uthmani. Memoterikan perjanjian dengan kerajaan Parsi. Tu tak pastilah saya siapa. Masyarakat Arab pada zaman jahiliah sering bergaduh sesama sendiri. Mengapakah pergaduhan tersebut berlaku? Kenapa dia selalu Kenapa selalu bergaduh? Pertukaran hak menguasai Telaga Zamzam. Tak pasti ada pertukaran hak ke? Perebutan hak milik untuk mengawal Kaabah. Kenapa pula nak bergebut kawal Kaabah? Kenapa mereka selalu bergaduh? Ia adalah lebih kepada semangat kesukuan, iaitu Asabiyah. Dia semangat suku kaum dia kuat. Golongan Aridah muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan golongan tersebut? Golongan Riddah ni. Golongan Riddah mereka memperangi pemberontak. Ini bukan. Golongan Riddah ni golongan tak betul ni. Jadi 1 dan yang pilihan ini jangan pilih. Siapa ada nombor 2 jangan pilih. Jadi kita ada pilihan mengetuai kehidupan khalifah. Siapa ada 3 pun salah. Jadi lebih kepada mengaku sebagai nabi dan mengingkari pembayaran zakat. Saya pilih 1 dan 4. Siapa ada 3 salah, siapa memerangi pemberontak, nombor 2, siapa ada nombor 2 pun salah. Macam tu kita pilih. Kalau kamu ada kertas soalan,
kamu potonglah jawapan yang tidak dipilih supaya dapat kamu pilih jawapan yang akhir. Okey, dekat sini cikgu tak boleh nak buat begitu sebab saya menggunakan Google Form. Zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah ialah semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Maknun. Apakah faktor kegemilangan tersebut? Bila kita sebut tentang Khalifah Harun al-Rashid, kita kena ingat cerita tentang perpustakaan, iaitu Baitul Hikmah. Jadi, ia adalah dalam pencapaian intelektual. Yang lain tiada kaitan, kekuatan tentera laut tiada kaitan, ia lebih kepada Khalifah Uthman bin Affan, tak salah saya. Perkembangan industri lagi tak ada kena-mengena masa tu. Itu Harun al-Rashid. Zaman selepas pemerintahan khalifah-khalifah yang menjadi sahabat Nabi. Apakah strategi dakwah yang digunakan oleh para mubalik Islam di Asia Tenggara untuk memudahkan penyebaran Islam? Apa strategi yang mereka gunakan? Memfokuskan golongan muda, tak ada kena-mengena. Mendirikan institusi pendidikan. Saya rasa mereka lebih menggunakan strategi dakwah, mengadakan madrasah, menyampaikan ajaran di surau. Saya rasa kepada mendirikan institusi pendidikan. Para mubalik Islam mendekati golongan pemerintah, itu lebih kepada ulama. Ulama. Jadi saya memilih kepada soalan macam ni, dia perlukan masa sikit. Jadi kita pilih mendirikan institusi pendidikan. Okey, soalan berikutnya. Tokoh berpendapat Islam sampai ke Asia Tenggara melalui China. SQ Fatimi. Apa bukti yang menyokong pendapat tokoh tersebut? Adakah persamaan unsur budaya? Adakah kita sama dengan unsur budaya Cina? Islam sampai ke Asia Tenggara melalui China. Saya boleh katakan ada persamaan seni bina masjid. Yang mana di masjid mereka gunakan tile. Tile, marmar. Itu mungkin ada persamaan dari seni bina. Seperti tokong di China. Okey. Pendidikan dalam kalangan masyarakat Melayu mengalami perubahan selepas kedatangan Islam. Apakah perubahan tersebut? Adakah pembesar membiayai penubuhan sekolah? Saya rasa bukan. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar? Tak ada kena-mengena. Melibatkan semua lapisan masyarakat. Pendidikan, melibatkan semua lapisan masyarakat, bukan terhad kepada golongan bangsawan semata-mata. Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan institusi pendidikan di tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Berdasarkan sukatan pelajaran, dijalankan secara kelas, diawasi oleh mudir. Apakah institusi pendidikan tersebut? Soalan ni macam ada kaitan dengan ke atas tadi. Institusi istana? Bukanlah. Ini lebih kepada jika ada kelas, ia merupakan madrasah. Ada kelas, ada mudir. Mudir tu mungkin ketua guru kat situ ataupun pengetua. Jadi saya lebih memilih kepada madrasah. Pondok tu di pondok lah, tak ada kelas. Tu fahaman saya lah. Okey, kita cuba nanti lihat jawapan nanti. Mengapakah Parlimen Britain meluluskan Akta Pemagaran pada abad ke-18? Akta Pemagaran ni adalah akta kita ada tanah, kemudian kita pagarkan tanah macam rumah-rumah yang ada sekarang ni. Memajukan kegiatan pertanian mungkin, memperluaskan kawasan perindustrian. Tiada kena-mengena ni. Kita cerita pasal tanah. Bila kita cerita pasal tanah, masa dulu kita gunakan sebagai pertanian. Siapa tak ada satu tu salah, siapa ada dua pun salah. Siapa ada dua salah. Cancel. Tutup. Jadi kita ada pilihan 2 dan 3 tadi. Kita ada pilihan, ini jangan pilih sebab dia ada 2. Ini jangan pilih sebab dia ada 2. So, ini jawapan dia. Sebab kita nak
Nombor 1 tu mesti ada. Kita cek. 1. Memajukan kegiatan pertanian. 4. Menjamin hak milik pemilik tanah. Tiada kaitan dengan industri dan tiada kaitan dengan penggunaan mesin. Okey, seterusnya. Gambar menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh kumpulan Luddite di Britain pada abad ke-10. Daripada gambar ni apa boleh kita... Kenapa kumpulan Luddite bertindak demikian? Gambar menunjukkan orang memusnahkan mesin. Adakah kerana kadar upah rendah? Masa bekerja yang panjang? Apa kena-mengena? Kanak-kanak dieksploitasi? Nampak gaya tak ada gambar kanak-kanak. Mengapakah kumpulan Luddite bertindak demikian? Mungkin disebabkan penggunaan mesin sangat meluas. Jadi bila penggunaan mesin sangat meluas, ramai kaki tangan yang bekerja tu dibuang kerja. Ada kemungkinan sebab saya jawab berdasarkan logik kepada gambar. Okey. Pada abad ke-19, peniaga tempatan di Tanah Melayu terpaksa mendapatkan khidmat comprador atau orang tengah. Ingatkan nak beli ikan je ada orang tengah. Mengapakah terjadi demikian? Adakah mendapatkan konsesi tanah? Nak kena ada orang tengah ke beli tanah? Memohon pinjaman bank. Peniaga tempatan. Bila saya kaitkan dengan peniaga tempatan, mungkin ada kena-mengena untuk pohon pinjaman bank. Menguasai bahan mentah, tak ada kena-mengena. Itu macam British datang ke Tanah Melayu. Apa faktor atau alasan mereka datang ke Tanah Melayu? Mengawal tenaga buruh. Apa kena-mengena peniaga tempatan dengan tenaga buruh? Okey, saya pilih memohon pinjaman bank. Nanti kita tengoklah jawapan. Pada abad ke-20, kapal korek mula digunakan dalam kegiatan perlombongan di Tanah Melayu. Apakah kesan penggunaan kapal korek tersebut? Bila kita guna kapal korek, pembesar Melayu menjadi pemodal. Ni bukanlah banyak sangat ke modal pembesar Melayu masa tu. Kegiatan pertanian semakin merosot. Kesan penggunaan kapal korek. Lombong milik pelombong Cina ditutup. Saya rasa tak ada kena-mengena. Lombong ada yang guna tradisional, iaitu daripada pelombong Cina. Kapal korek ni digunakan oleh orang Eropah. Jadi saya kira pemodal Eropah lagi ramai lah. Jadi dia jadi pengeluar utama. Lebih ramai pemodal Eropah datang ke Tanah Melayu. Contohnya di Ipoh, di Kuala Lumpur. Sebab apa? Mereka nak gunakan kapal korek untuk cari biji, menggali biji timah. Okey, kita pilihlah yang keempat tu. Perkembangan teknologi berikut berlaku pada abad ke-19. Pembukaan terusan Suez. Ni di kawasan Tanah Arab sana. Penggunaan telegraf. Penggunaan kapal wap. Ini adalah bab 1 tingkatan 5. Apakah kesan perkembangan teknologi tersebut terhadap Asia Tenggara? Adakah perkembangan pengangkutan laut? Memang ada penggunaan pengangkutan laut sebab kita ada sebut kapal wap tu. Tapi apa kesan dia? Peningkatan taraf hidup penduduk Tanah Melayu. Apa kesan? Tadi kena mengena peluasan kuasa imperialisme barat. Mereka datang ke Tanah Melayu ataupun mereka datang ke Asia Tenggara. Jadi ini adalah antara faktor-faktor negara barat memperluaskan kuasa imperialisme mereka ke Asia Tenggara. Seterusnya, Muhammadiyah adalah pertubuhan penting dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia. Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan? Nama pun Pertubuhan Muhammadiyah. Okey. Terpuji. Muhammad yang terpuji. Adakah menentang sekularisme? Ini adalah pertubuhan agama.
Jadi saya rasa memang ia menentang sekularisme, melancarkan pemberontakan, bukan menuntut kebebasan bersuara. Bukan membentuk kerajaan campuran. Lagi tak ada kena-mengena. Ini isu semasa. Menentang sekularisme tu menentang aktiviti yang kita tak nampak ada agama. Contoh, orang tak mengamalkan, orang menolak agama Islam dalam kehidupan, semata-mata, tu contohlah, semata-mata nak kejarkan kekayaan. Kalau mungkin asyik meniaga je, kerja je, tapi tak meninggalkan solat, something macam tu lah. Menentang sekularisme. Minta maaf kalau silap. Maklumat berikut berkaitan dengan perjuangan pertubuhan Melayu pada tahun 1930-an. Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun. Mengapa KMM melaksanakan strategi tersebut? Menghalang penjajah asing, menyekat pengaruh komunis. Kalau bekerjasama dengan Jepun, komunis belum ada lagi. Jadi menyekat pengaruh komunis tu bukan jawapan dia. Mendapatkan pertempatan khas, ini lebih kepada KMS. Kesatuan Melayu Singapura. Itu betul. Mendapatkan pertempatan khas oleh Yunus Abdullah. Menghalang kemasukan imigran. Apa kena-mengena Jepun dengan imigran? Okey, ia lebih kepada menghalau penjajah asing. Pada masa itu adalah British. Okey, seterusnya, Rentap adalah wira masyarakat Iban yang menentang pentadbiran Brok di Sarawak. Apakah tindakan beliau untuk menentang pentadbiran Brok? Apa yang Rentap buat? Rentap ni adalah ketua masyarakat Iban. Adakah menyerang kubu pertahanan? Kalau kita tengok cerita dia, memang Rentap ni kerap menyerang kubu pertahanan Brok. Sampailah serangan dia berkali-kali sehingga lemah. Enggan membayar cukai. Ini lebih kepada pembesar-pembesar Melayu yang berada di Sarawak. Mengutip hasil hutan tanpa lesen. Apa kena-mengena dengan lesen? Dulu kita panggil cukai kepala, cukai perahu. Masa di Sarawak, meminta bantuan tentera asing. Bila pula lah Rentap tu nak minta bantuan tentera asing? Tak ada pula diterangkan dalam sejarah di Sarawak. Okey. Persidangan Damai Paris menghasilkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Ini pun kamu baru belajar dalam negara bangsa. Tak salah saya, tingkatan 5, bab 3, negara bangsa. Apakah kesan deklarasi tersebut terhadap Eropah? Sistem beraja dipulihkan, tiada kena-mengena. Kuasa gereja diperkukuh, pun tiada kena-mengena dengan keagamaan. Negara, bila sebut tentang bab 3, kalau kamu ingat cerita ni, ia adalah tentang negara bangsa baharu yang wujud. Sebanyak negara-negara kecil, tak salah saya 7 negara kecil yang telah wujud selepas persidangan Woodrow Wilson. Pakatan Tentera Serantau dibentuk. Ini bukan tentang Pakatan Tentera. Okey. Rajah 2 berkaitan dengan fasal yang terkandung dalam Perlembagaan atau Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Mengapakah perlembagaan atau undang-undang tubuh tersebut diperkenalkan? Undang-undang tubuh. Yang kita belajar ada Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Kenapa ya? Menghalang peluasan kuasa asing, menyekat penghijrahan penduduk. Ni apa kena-mengena penghijrahan penduduk kan? Ni macam penghijrah cerita tentang Mekah Madinah. Melindungi hak penduduk tempatan. Perlembagaan melindungi hak penduduk tempatan. Mungkin menyeragamkan sistem kutipan cukai. Tapi apa kena-mengena kutipan cukai dengan kesalahan negeri lain? Apa kena-mengena kutipan cukai dengan hubungan kerajaan dengan kerajaan lain? Apa kena-mengena kutipan cukai dengan taat kepada pemerintah? Jadi saya rasa jawapannya lebih kepada
Terengganu menghalang perluasan kuasa asing masuk dalam Terengganu. Kalau kita nak tahu, Terengganu adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang membantah kemasukan residen ke dalam kawasan Terengganu. Begitu juga Johor. Kalau ada pun penasihat British diletakkan di kawasan tersebut, nama pun lain, penasihat British. Kalau macam Perak, kita panggil resident British, yang JWW Bush telah dibunuh tu. Jadi pilihan saya lebih kepada menghalang perluasan kuasa asing. Seterusnya, baru cakap tadi. Gambar 3 adalah pemerintah Johor yang berusaha menghalang campur tangan British. Perasan tak cikgu cakap tadi? Johor, Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah merupakan negeri Melayu tidak bersekutu dengan British. Jadi dia menghalang campur tangan British. Bagaimanakah baginda bertindak menghalang British daripada menguasai negeri Johor? Jadi kalau di atas kita menggubal perlembagaan bertulis, begitu juga dengan di Johor. So soalan tu sama sebenarnya, Terengganu, Johor, cuma dia ubah aja soalan. Menyatu padukan pelbagai kaum. Masa tu belum cerita tentang ada pelbagai kaum. Menyekat kemasukan buruh asing, tak ada kena-mengena. Ini pun cerita tentang bila getah dah sampai ke tanah Melayu. Sebelum bila ramai imigran datang ke tanah Melayu. Ini sebelum tu lagi. Semasa kedatangan British ke tanah Melayu. Seterusnya, maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran penjajah di tanah Melayu. Prinsip kerakyatan sama rata. Pesuruhjaya di setiap negeri. Majlis Raja-Raja hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Apakah sistem pentadbiran yang berkaitan dengan maklumat tersebut? Ini tak lain tak bukan adalah Malayan Union yang juga ingin mengadakan Jusoli, iaitu kerakyatan. Ada 2 kerakyatan bagi imigran yang datang ke tanah Melayu masa tu. Okey. Bagaimanakah masyarakat tempatan menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British? Menganjurkan kongres? Adakah mereka mengadakan mesyuarat besar-besaran? Bukan, tak ada dengar ni. Mengadakan demonstrasi? Itu ya. Mereka mengadakan demonstrasi, mereka menghantar surat bantahan, mereka mogok berhenti kerja, mereka berhenti kerja. Melaksanakan pungutan suara ni bukan. Mendapatkan bantuan kuasa asing lagi bukan. Okey, so mereka mengadakan demonstrasi secara aman. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani pada 15 Ogos. Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada penduduk Tanah Melayu? Kenapa pentingnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Tu kita nak merdeka tu. Tahun kita merdeka. Adakah meneruskan kuasa British? Bukan. Majlis Mesyuarat Negeri dibentuk? Lagi bukan. Mendapat hak memerintah sendiri. 15 Ogos ditandatangani dan 31 Ogos 1957 tarikh kemerdekaan kita mendapat hak memerintah sendiri. Pada tahun 1956, Suruhanjaya Red telah dibentuk untuk merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Apakah perkara asas yang dipertimbangkan dalam merangka perlembagaan tersebut? Ini sebelum kita merdeka, setahun sebelum kita merdeka, Suruhanjaya Red yang merangka perlembagaan kita. Apa perkara asas? Jadi kedudukan British, mereka tak kaji tentang kedudukan British. Jawatan tradisional
juga mereka tak kaji tentang jawatan tradisional. Ni bila kita baca pilihan jawapan, ada perkara yang pelik. Perkara yang pelik tu kamu cancelkan aja. Ia adalah kuasa otonomi negeri. Kuasa otonomi negeri. Itu yang mereka kaji untuk kaitkan dengan perlembagaan. Bantahan negara jiran tak ada kena-mengena. Ini masa bantahan kerajaan jiran, ini masa pertubuhan Malaysia 1963. Kamu kalau tahu tentang time frame masa dia, insya-Allah kamu boleh jawab soalan-soalan berkaitan sejarah. Maklumat berikut merujuk peristiwa yang berlaku di Indonesia. Jeneral Suharto telah menggulingkan Presiden Soekarno. Okey, Presiden Soekarno ni dia membawa fahaman Parti Komunis. Apa kesan peristiwa tersebut apabila komunis digulingkan di Indonesia? Jadi, dasar-dasar konfrontasi yang melawan Malaysia adalah tamat. Konfrontasi. Indonesia ni masa tu memang dia memerangi. Dia cuba menggugat Malaysia pada masa tu, tanah Melayu pada masa tu, dengan apa? Membakar kapal-kapal nelayan, menghantar tentera-tentera perisik. Bila Presiden Soekarno diturunkan, maka dasar konfrontasi tadi ditamatkan. Pengaruh komunis kukuh. Ni bukan kukuh, dia menurun. Ekonomi terjejas, tak ada kena-mengena. Pemerintahan republik dibentuk, tiada kena-mengena. Okey, Lee Kuan Yew menggunakan alasan berikut untuk membawa masuk Singapura dalam Persekutuan Malaysia. Ini bagi mempercepatkan proses kemerdekaan, melemahkan ancaman komunis. Mengapa Singapura dipisahkan daripada Persekutuan Malaysia pada 1965? Okey, kita digabungkan menjadi Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung Tanah Melayu dan juga Singapura pada 1963. 2 tahun selepas itu, Singapura telah keluar daripada Malaysia. Mengapa? Menghormati hak kaum imigran, apa kena-mengena? Tidak mengiktiraf parti haluan kiri. Kenapa ini saya tak pasti, tidak mengiktiraf parti haluan kiri. Enggan mematuhi dasar kerajaan, memohon naungan pihak British. Saya kira jawapan dia lebih kepada enggan mematuhi dasar kerajaan. Ini kerana saya tak pastilah. Ada mesyuarat Tunku Abdul Rahman di Singapura. Kemudian Singapura keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu kerana tidak bersetuju dengan beberapa dasar kerajaan pada masa itu. Okey. Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dapat melaksanakan pilihan raya yang bebas dan adil di negara kita? Kerap keluar soalan tentang SPR, tentang pilihan raya bebas. Pilihan raya yang bebas dan adil, tidak memihak pada mana-mana parti politik. Ini betul lah. SPR perlu bebas, adil, tak boleh pihak pada mana-mana parti politik. Membenarkan calon mengemukakan sebarang isu. Ini tak boleh. Tak boleh ada isu. Tak boleh. Melantik pegawai pengurus pilihan raya luar negara. Ini mesti orang daripada dalam Malaysia sendiri. Tidak membenarkan wakil politik memantau pilihan raya. Ni tak. Ini salah. Kalau pilihan raya berlangsung, wakil parti politik yang bertanding perlu masuk dan boleh lihat perjalanan pilihan raya tersebut. Perlu ada wakil masuk. So barulah kita nampak keadaan pilihan raya tersebut berlangsung tanpa apa-apa desakan. Okey, cikgu pilih tadi tak boleh memihak pada mana-mana parti politik. Seterusnya, Perlembagaan Malaysia merupakan peraturan tertinggi di negara kita. Apakah kepentingan perlembagaan tersebut terhadap warga negara Malaysia?
Perlembagaan Peraturan Tertinggi. Okey, kitab rujukan dalam pemerintahan negara kita. Adakah menjamin keselamatan rakyat, melicinkan pentadbiran kerajaan? Melicinkan pentadbiran kerajaan tu betul. Okey, siapa tak ada dua salah lah. Siapa tak ada dua salah. Ini tak ada dua salah. So kita boleh lihat kepada satu dan ini pilihan ini. Jadi menjamin keselamatan rakyat, melicinkan pentadbiran kerajaan, dan siapa ada tiga pun salah. Mengawal pertambahan penduduk. Apa kena-mengena perlembagaan dengan mengawal pertambahan penduduk? Okey. Saya pilih melicinkan pentadbiran kerajaan. Tak ada jawapan ni. Memberi kebebasan memilih kerakyatan. Siapa boleh pilih kerakyatan? So ini dan ini salah. Siapa ada tiga pun salah. Jadi jawapan saya pilih kepada 1 dan 2. Menjamin keselamatan rakyat. Betul lah. Peraturan menjamin keselamatan rakyat. Melicinkan pentadbiran kerajaan. Jadi kita kena pilih lah. Yang mana yang ada 3, siapa ada 3 salah. Siapa ada 4 pun salah. Mana boleh pilih kerakyatan? Ada kebebasan pilih kerakyatan pula. Itu masa Malayan Union. Bukan keadaan sekarang. Okey, seterusnya. Pernyataan berikut berkaitan dengan matlamat dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1971. Membina perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat. Bagaimana matlamat tersebut boleh dicapai? Macam mana Dasar ekonomi baru Sistem kewangan disusun semula. Tak pasti. Kekayaan negara dikongsi bersama. Sepatutnya lah. Mengurangkan hak milik asing. Mengurangkan hak milik asing. Saya pun tak pasti. Memilik negarakan industri. Berat ni soalan ni. Jadi kalau saya akan teka kekayaan negara sebab membina perpaduan, keharmonian dalam kalangan rakyat. Negara haruslah kongsi kekayaan bersamalah. Betul tak? Saya ikut logik kat sini. Nanti kita tengoklah jawapan dia macam mana. Ni semua kita cuba jawab secara spontan. Kita buat ulang kaji. Bila salah, kita rujuk jawapan. Nanti kita tahulah kenapa kita salah. Agensi berikut telah diswastakan oleh kerajaan melalui dasar penswastaan. Pejabat Pos, Lembaga Elektrik Nasional. LLN jadi TNB. Mengapakah agensi tersebut diswastakan? Adakah bagi memajukan industri kecil? Ini bukan memajukan industri kecil. Ini bukan industri kecil, ni industri besar ni. Jadi diswastakan. Satu lembaga satu agensi yang diswastakan. Mengurangkan beban keuangan. Ini mungkin. Mungkin mengurangkan beban keuangan negara masa tu. Meningkatkan kualiti perkhidmatan pun mungkin. Apabila kita swastakan, agensi itu akan meningkatkan kualiti perkhidmatan. So 2 dan 3. Saya kira 2 dan 3. Menggalakkan kemasukan modal asing. Tak pasti saya kat situ. Ada ke kemasukan modal asing dalam TNB dan Pejabat Pos Malaysia? Okey, ni saya teka lah. Bagaimanakah tokoh berikut mengembalikan semula maruah bangsa dan negaranya selepas Perang Dunia Pertama? Ini kalau kamu kenal, ini adalah Adolf Hitler, iaitu Nazi Jerman yang telah menghapuskan ramai Yahudi, orang Yahudi pada masa dia memerintah.
dia menguasai angkatan tentera. Jadi apa yang dibuatnya? Tokoh berikut mengembalikan semula maruah bangsanya dengan Hitler telah memperbesarkan angkatan tenteranya. Wow, ni dah sampai soalan berapa ni? Tengok. Tak pasti ni. Maklumat berikut menunjukkan perbelanjaan semasa Perang Dunia Pertama. Pakatan bertiga, Perikatan Kuasa Tengah. Mengapakah negara-negara terlibat membelanjakan banyak wang untuk berperang? Semasa Perang Dunia Pertama. Menentang dasar apartheid. Tak ada kena-kena. Ini adalah kawasan Afrika. So, siapa ada satu, jangan pilih. Salah. Menghapuskan keganasan. Mereka ingin hapuskan keganasan. Pelik ni. Orang berperang, dia nak perang, meluaskan pengaruh. Jadi, siapa ada satu dan dua tu salah. Okey, kita cek jawapan ni. 3 dan 4. Memperluaskan pengaruh. Ya, tu sebab mereka berperang. Menguasai pasaran. Ya, mereka nak jual senjata. Mafilindo merupakan gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Apakah matlamat penubuhannya? Meningkatkan persefahaman, memajukan kegiatan perdagangan, membentuk pakatan tentera serantau. Ada ke? Menghapuskan ancaman komunis. Mereka ingin meningkatkan persefahaman. Sebab apa? Ada masalah semasa pembentukan Malaysia, Filipina, Indonesia. Indonesia ada konfrontasi dengan Malaysia, Filipina juga. Kata Sabah juga adalah sebahagian Filipina. Jadi Mafilindo diwujudkan untuk mengukuhkan atau meningkatkan persefahaman. Okey, saya kira kita dah sampai ke soalan ke-40. Kita cuba submit. Kemudian kamu boleh tengoklah skor berapa yang kamu dapat. Masya Allah. Dapat 40 juga kali kedua. 40/40. Ni kalau pelajar ni kena bersyukurlah sangat-sangat. Sebab dapat 40/40. 30% diambil daripada kertas 1. Kamu dapat markah penuh bagi kertas 1, iaitu 30%. Kamu dah dapat 30 dah. Dah lulus dah. Jadi siapa yang target untuk A, pastikan kamu dapat lebih daripada 30 jawapan yang betul. Wah. Ini dah kali kedua lah cikgu test dapat 40. Kalau kamu perasan sebentar tadi, ada juga yang saya kurang pasti, tapi saya cuba membuat pilihan jawapan secara logik. Okey, jom kita go through jawapan yang cikgu pilih tadi. Wah, seronoklah pula tengok dah kali kedua dapat 40 melalui beberapa kali melalui ulang kaji. Kamu akan lihat soalan itu ditanya mungkin berkali-kali. Kalau banyak kamu buat ulang kaji, lebih-lebih lagi menggunakan cara yang saya syorkan ini, gunakan telefon, buka YouTube ataupun jawab secara online, kamu akan mudahlah, membantu jugalah. Kita gunakan teknologi untuk bantu capai objektif kita. Kita nak lulus sejarah. Okey, tengok tadi. Betul konsep tamadun adalah ketinggian tata susila. Tulisan hieroglif adalah Mesir Purba. Sistem pemerintahan yang diamalkan tamadun Rom. Betul menghalangkan pemusatan kuasa. Nanti kamu cuba buat sendiri. Saya sediakan juga link kertas soalan SPM kertas 1 ulangan 2018 di bahagian description. So kamu boleh buat, cuba sendiri selepas perbincangan bersama saya ini.
Okey. Kerajaan Melayu berikut diasaskan sekitar Kedah Tua Sriwijaya adalah aktiviti perdagangan. Manik Tembikar Cina adalah pelabuhan entry port. Khalifah Abu Bakar betul menghapuskan golongan murtad dan mewujudkan pentadbiran wilayah. So apa yang saya bincangkan tadi, saya cuba jawab tadi semua betul. So saya just scroll tunjukkan pilihan tadi. Uthman bin Affan dipilih bagi mengetuai perbincangan adalah kerana sifat diplomasinya. Khalid Al-Walid adalah Panglima Angkatan Tentera Perang. Okey, bila kata tentang masyarakat Arab, ia lebih kepada semangat asabiyah ataupun semangat kesukuan. Golongan Aridah betul. Mereka ini mengaku sebagai Nabi dan mereka ingkar. Mereka tak mahu bayar zakat. Itu sebab kita kena memerangi golongan Aridah ini. Bila masa zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Okey, seterusnya. Zaman kegemilangan Bani Abbasiyah Harun Ar-Rashid. Betul lah, adanya Baitul Hikmah, adanya perpustakaan adalah bagi pencapaian intelektual. Okey. Strategi dakwah. Ini yang saya tak pasti tadi kan. Adakah mendekati golongan pemerintah? Jadi betul jawapan kita mendirikan institusi pendidikan. SQ Fatimi. Betul, dia kata persamaan seni bina, masjid dan tokong. Mungkin iyalah, itulah bukti yang menyokong pendapat tokoh tersebut. Mungkin bukan persamaan seni bina masjid tu dia ada menara macam pagoda kan seni bina Cina pun ada menara yang tinggi. Itulah maksud saya persamaan seni bina. Seterusnya, pendidikan dalam kalangan Melayu melibatkan semua lapisan masyarakat, betul. Kemudian berdasarkan ini dijalankan secara kelas, diawasi oleh guru besar. Jadi saya panggil madrasah. Mengapakah Parlimen Britain meluluskan Akta Pemagaran? Betul. Memajukan kegiatan pertanian dan juga menjamin hak pemilik tanah. Okey, ini berdasarkan logik tadi, jawapan kita betul. Iaitu kerana penggunaan mesin sangat meluas. Itu sebab kumpulan Luddite ini memusnahkan mesin-mesin tersebut. Peniaga tempatan di tanah Melayu terpaksa mendapatkan khidmat. Betul memohon pinjaman bank. Comprador. Cikgu pun tak tahu namanya comprador. Orang tengah ni. Okey. Kapal korek tadi. Betul. Kesan penggunaan kapal korek, pemodal Eropah menjadi pengeluar utama. Perkembangan teknologi berikut berlaku pada abad ke-19. Betul perluasan imperialis barat. Muhammadiyah, gerakan nasionalisme menentang sekularisme. Maklumat berikut berkaitan dengan perjuangan pertubuhan Melayu pada abad 30-an, iaitu menghalang penjajah asing. Lebih kepada menghalang penjajah asing, iaitu British. Sebab tu KMM bekerjasama dengan Jepun. Rentap adalah wira masyarakat Iban, jadi menyerang kubu pertahanan Brok di Sarawak. Persidangan damai Paris, negara bangsa baru muncul. Menghalang perluasan kuasa asing. Betul, itulah fasal yang tergantung dalam perlembagaan. Ni gambar Sultan Johor ni menggubal perlembagaan bertulis. Maklumat berikut berkaitan dengan pentadbiran penjajahan tanah Melayu. Ini adalah Malayan Union. Kamu semua kena ingat bila ada prinsip kerakyatan sama rata, ada majlis raja-raja membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat sahaja, ia adalah Malayan Union. Sebab itu orang Melayu menentang Malayan Union.
Masyarakat tempatan menentang penyerahan Sarawak. Mereka mengadakan demonstrasi. Betul. Dan ini bantahan. Demonstrasi ini merupakan bantahan secara aman. Perjanjian persekutuan ditandatangani mendapatkan hak pemerintahan sendiri. Kamu tengok tu tarikh dia adalah pada Ogos 1957. Suruhanjaya Red. Betul menetapkan kuasa otonomi negeri. Peristiwa yang berlaku di Indonesia. Betul. Dasar konfrontasi tamat. Okey. Indonesia tak ada leganyang Malaysia lagi. Dia menggunakan dasar ganyang Malaysia. Itulah konfrontasi dia. Okey. Lee Kuan Yew. Betul. Lee Kuan Yew ini adalah Perdana Menteri Singapura. Lama dia memerintah. Kerana dia keluar daripada Malaysia kerana enggan mematuhi dasar kerajaan pada masa itu. SPR tidak memihak pada mana-mana parti. Perlembagaan Malaysia menjamin keselamatan rakyat dan melicinkan pentadbiran kerajaan. Penyataan dasar ekonomi baru. Ini cikgu hentam dia tadi. Kekayaan negara dikongsi bersama. Itu yang lain tu tak ada kena-mengena lah, tak sesuai. Agensi swasta ni pun saya teka, meningkatkan kualiti perkhidmatan. Betul. Dan kurangkan beban kewangan kerajaan pada masa itu. Okey. Tokoh Hitler ini tadi membesarkan angkatan tentera. Tu Adolf Hitler tu. Kamu kena kenal ni siapa ni? Nazi Ketua Nazi tertinggi. Okey, maklumat berikut menunjukkan perbelanjaan. Ini lebih kurang sama lah dengan cerita ke atas tadi. Perang Dunia Pertama memperluaskan pengaruh dan menguasai pasaran dunia. Mafelindo meningkatkan persefahaman antara 3 negara jiran Malaysia. Jadi, selesai satu ulang kaji selama tak sampai berapa minit saya rasa tak sampai 1 jam perbincangan kita. Kamu boleh dengar berkali-kali dan kamu cuba jawab sendiri. Link saya telah sertakan di bahagian deskripsi YouTube saya, CM Kaizen. Saya harap kamu semua dapat kongsikan perkongsian saya ini. Jika memberi manfaat, kamu kongsi dengan rakan-rakan yang lain sebagai persediaan untuk menghadapi SPM tak lama lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya daripada awal hingga akhir. Saya sudahi dengan salam Kaizen, Continuous Improvement. Like a Hellcat.